Imam Abu Hanifah dia kata fardu dengan wajib ni lagu lain. Hak fardunya dalam sembahyang dibaca Quran. Iaitu hak sebut dalam Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Bawah sikit. Jadi dia suruh baca Quran. Tak ada satu pun ayat dalam Quran disebutkan suruh baca Fatihah. Tak ada. Hak suruh bacanya berkenaan dengan dalam sembahyang, iaitu baca Quran. Hak tu hak fardunya, yang tak sah sembahyang kalau tak baca. Dia kata kalau tak baca Fatihah sah sembahyang, cuma tidak sempurna. Jadi kita tak silap hak tak sempurna tu, kata dia. Sebab itulah kita baca. Dia suruh baca tu, imam baca Fatihah. Orang sembahyang seorang pun baca Fatihah juga, sebab tidak sempurna sembahyang tu. Tak silap tidak sempurna tu. Kadang-kadang dalam hadis dia sebut, misalnya tidak beriman seseorang, tak beriman langsung dah kau. Kalau selagi tidak kasih kepada saudara dia apa yang dia kasih untuk diri dia, apa yang dia suka untuk diri dia, tak beriman langsung lah. Situ kan kata tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman ni bukan makna iman tu tak ada langsung, tak sempurna. Iman tu ada, cuma tidak sempurna. Supaya juga sini bila dia kata tidak sempurna, sembahyang tu ada, jadi sembahyang. Dia kata begitu. Jadi ini hadis ni kita tak boleh nak buat dalil yang terang menunjukkan bahawa Fatihah itu rukun, fardu ataupun wajib dengan makna fardu yang dipakai oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain. Sebab apa dia kata ni hadis. Hadis ni Imam Abu Hanifah dia ada cara dia, iaitu hak sabit berdasarkan Quran, hak tu fardu. Hak sabit terbukti ada dalam hadis ahad yang sahih, hak tu sabit wajib. Wajib lain, fardu lain bagi dia. Jadi yang menentukan wajib atau fardu ni Quran ke hadis, mutawatir ke tidak mutawatir. Kalau hadis tu hadis ahad tidak mutawatir, dia tak boleh kita nak kata fardu dengan hadis. Dengan sebab itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, macam air semaya apa dengan niat tu tak ada, tidak rukun, tidak fardu. Tartib pun tidak fardu, sebab dalam Quran hanya sebut pakal. Hak tu hak fardu tu pak. Lepas tu hak lain ni berdasarkan hak lain lah. Hak lain dia kita tak boleh kata fardu. Paling tinggi dia wajib. Kalau tidak berarti kita menyamakan benda lain dengan Quran. Quran kena nombor satu, atas sekali. Gitu bagi dia, kaedah dia hanya gitu. Supaya juga dalam perkara ni hak sebut dalam Qurannya faqra'u ma tayassara minal Quran. Fatihah langsung tak ada. Tak ada, langsung tak ada. Dalam hadis ada, dia pakai juga, tapi dia letak pada taraf di bawah sikit, iaitu wajib. Dia kata baca Fatihah ni wajib. Yang ni kalau untuk imam tu tak baca Fatihah, dosa dia. Sembahyang sah, dosa. Sembahyang jadi. Supaya dengan orang sembahyang pakai kain curi lah, kain curi, sembahyang tu sah, tapi dia dosa. Malah betul, boleh berlaku, mana benda tu jadi, tetapi dalam keadaan berdosa. Jadi dalam keadaan berdosa. Begitu juga orang yang dalam hadis kan disebutkan tidak diterima sembahyang. Orang yang pergi tempat tukar tenung, tukar tenung, orang hamba yang lari daripada tuan dia, tak terima sembahyang, jadi maknanya dia tak boleh sembahyang lah. Tak sembahyang lah semasa dia tu. Begitu. Kalau sembahyang pun sia-sia. Tak ada siapa kata gitu. Tak ada siapa kata lagi. Bahkan dia jadi lagu mana, buat apa pun dia kena sembahyang. Dia nak pergi merapok katakanlah, soal merapok tak boleh, soal lain tu. Dia nak pergi merapok, sembahyang tak boleh tinggal. Sembahyang kena buat macam gitu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Boleh jadi mana banyak dalam hukum ni banyak, iaitu sesuatu tu sah tetapi dalam keadaan berdosa. Dalam masalah lain pun terima juga benda tu. Sebab dosa itulah maka tidak terima. Tidak diterima tu bukan maksud tak sah. Bukan qabul tu qabul ijza', tapi qabul itu mana qabul isabah.
Ithabah. Mana tidak terima tu mana? Tidak diberi pahala. Bukan mana tidak, tak sah. Qabul tu dia ada dua macam. Tak apalah. Jadi mereka kata ini tidak terai. Lepas tu di sini disebut tidak sempurna saja. Tapi kita pun baca lagu tu juga. Kita pun baca gitu juga. Sebab apa, dalam hadis ni ada. Suruh baca Fatihah ke apa? Dalam hadis ni ada. Tapi tarafnya wajib, kata dia. Itu pun kepada tu imam. Kepada orang sembahyang seorang wajib lah. Memang orang dia tak tinggal. Orang mazhab Hanafi pun tak tinggal baca Fatihah ni. Begitu. Tetapi kepada hak tu, adapun makmum serupa dengan Malik juga, serupa dengan Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak, tak wajib. Bukan sekadar tak wajib, tak boleh baca. Kalau baca dosa. Kalau baca juga dosa. Ini mazhab Hanafi. Adapun kalau mazhab Syafi'i, tak baca tak sah. Makmum tu kalau tak baca tak sah. Tu dia dua yang bertentangan. Hak ni kalau baca dosa. Sah ke tidak sembahyang? Sah. Sah juga tapi dosa. Kalau baca Fatihah dosa. Sembahyang sah ke tidak? Sah. Hak Syafi'i ni kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tak jadilah sembahyang. Siapa tahu tu? Dua yang berbeza sama sekali lah. Ni ikut kanan, ni ikut kiri. Gitulah. Jadi soal lagi dia pegangnya. Bila Abbas Sa'ib ni dia tanya Abu Hurairah, saya kadang-kadang duduk di belakang tu imam. Bila di belakang tu imam tu nak baca lagu mana pun kata imam nak baca. Abu Hurairah pun kata bacalah fi nafsik. Fi nafsik itu orang-orang dalam mazhab Syafi'i dia faham maknanya baca dengan perlahan. Baca kohor. Bukan baca derah lah. Bukan baca derah. Sebab fi nafsik ni mana kata dia baca kohor. Kena baca juga. Buktinya Abu Hurairah kata kena baca juga. Dia tidak kata dah jadi makmum di belakang tu imam tak payah baca lah. Tak payah baca lah. Bukan tu imam baca dah. Ini menunjukkan Abu Hurairah faham kena baca Fatihah tu. Cuma tak boleh baca derah, kena baca kohor. Kena baca kohor. Tak boleh baca derah. Tapi kena baca juga. Kalau tidak, apa makna dia kata bacalah di dalam fi nafsik, dengan perlahan. Kita terjemah mengikut orang Syafi'i lah. Mengikut orang Syafi'i, fi nafsik tu maknanya dengan perlahan. Artinya kena baca. Tapi orang lain kata, dia kata tak boleh lagu tu. Tidak jelas ni. Abu Hurairah kata di sini iqra' biha fi nafsik ini menunjukkan baca kohor. Sebab masa makna fi nafsik makna dalam hati. Bukan makna baca perlahan. Kalau baca perlahan maknanya dia kena kata iqra' biha sirran. Bukan fi nafsik. Fi nafsik ni makna dalam hati kau. Itu maknanya fi nafsik. Lepas tu baca dalam hati jadi ke? Kalau kita mengikut zahir ni, mengikut mazhab Syafi'i, kalau baca dalam hati, tak baca dengan mulut, jadi ke tidak? Tak jadi. Jadi kata dia tu apa makna kalau baca dalam hati? Baca dalam hati kamu tak setimur. Sedangkan makna zahir dia ni maknanya fi nafsik, makna dalam hati. Kalau kamu kata dengan perlahan tu tak jelas tu, tak jelas. Hak zahirnya makna dia dalam hati. Kemudian kalau baca dalam hati, maknanya kamu tak terima pula. Ini menunjukkan kata mereka Abu Hurairah tidak jelas kata kena baca ni. Dia cuma kata baca dalam hati. Apa makna baca dalam hati? Takkan nak suruh baca pula. Orang Hanafi kata dah dalam Quran sebut dah, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran, dengar orang baca Quran tu, wa ansitu, dan kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Jadi Allah SWT suruh dengar. Kalau kita duk baca dalam hati, nak dengar lagu mana? Besar bercanggah dengan Quran tu. Yang kedua, Tuhan suruh dia wa ansitu, Tuhan suruh dia. Kalau kita duk baca dalam hati, dia lagu mana? Tidak dia, suruh dia tu supaya dengar boleh.